Apa nama YouTube cikgu? Cikgu Lel. Nanti cikgu share. Okay, nanti cikgu share cikgu punya alamat YouTube tu. Tapi dia campur lah. Dia campur dengan physics. Physics SPM pun ada. Okay, science form 3 pun ada. Tapi bila-bila awak boleh tengok untuk awak nak buat ulang kaji. Okay, so kunci dikotomi ni faham So kalau dah ke semua haiwan yang dibawa adalah vertebrata, tak perlulah awak buat kekunci dikotomi. Ini kita panggil duplet. Okay, couplet. Apa couplet tadi tu? Couplet. Couplet couple. Couple ni maksudnya cirinya couple lah. A, B. Maksudnya dia bertentangan. Ciri yang bertentangan. Bersisik ke tidak bersisik. Tidak berbulu pelepah ke bulu pelepah. Tidak punya insang ke punya insang. Maksudnya dia couple. Couple kan mesti berlawan lah. Laki perempuan. Mesti berlawan. Faham tak? Dan dia mesti dua je lah couple. Tak boleh tiga, tak boleh empat. Faham ke tak faham maksud cikgu? Faham. Okay. So sekarang ni, okay. Awak dah ada 5. Yang pertama sekali kita kelaskan vertebrata. Dah semua vertebrata. So kita tak perlu asingkan lah vertebrata. Semua vertebrata. Okay, tulang belakang. Semua ada tulang belakang. So yang pertama kita asingkan ikut dia punya badan lah. Suhu badan ataupun jenis badan. Darah dalam badan dia. Poikiloterma berdarah sejuk, homoioterma berdarah panas. Ataupun poikiloterma boleh duduk dalam air, homoioterma tak boleh duduk dalam air. Itu cara nak faham, cara awak ingat. Tapi bila dalam peperiksaan sebenar, cara saintis tulis, dia tulislah poikiloterma. So yang awak kena faham, poikiloterma, terma tu haba, suhu badan. Okay? Suhu. Okay. Poikilo tu maksudnya terma tu suhu suhu badan berubah-ubah. Poikilo tu berubah-ubah ikut suhu sekitar. Homoi tu mala. Okey, terma tu suhu mala. Dia tak suhu mala tu maksud suhu tetap. Okey. Okey, sekarang kita tengok. Kalau dia kata poikilo terma, okey ni titik ni awak kena buat memang kena buat. Semua buat titik. Okey, 1A poikiloterma, 1B homoterma buat titik. Okey, pergi ke nombor 2. Okey, kita tengok pergi ke nombor 2. Sekarang kita pergilah nombor 2. Okey, nombor 2. Poikiloterma, awak ingat air. Betul? Betul tak? Air. Air tu apa? Air tu apa? A tu apa? I tu apa? R tu apa? Cikgu dah terang tadi. Cikgu dah terang tadi. Kalau poikiloterma ingat A, I, R. Maksud A ni apa? M, V, biar. Betul? Betul tak? Betul. Okay, I. Ikan. Ikan. Bagus. R? R? Kumpulan vertebrata apa R? Reptilia. R. Reptilia. Bagus. Okay. Reptilia. Kan cikgu nak ajar awak ingat terus. Okay, Mak Azan baru masuk Okay. Okay. Faham? Jadi? Faham. Okay. Kita buat. Pergi ke nombor 2. So dekat nombor 2 ni. Sekejap Awak dengar ke suara Dr. Maha? Dengar tak? Dengar. Tak dengar? Dengar. Itulah dia tengah bagi pengumuman jap. Okay. Dah. Okay. Jadi. Okay. Pergi ke nombor 2. Okay. Pergi ke nombor 2. So sebab dia ada 3 tau. Dia ada 3 ekor. 3 kumpulan vertebrata ni. Okay. Air. Amfibia. Okay. Ikan. Reptilia. So dia ada 3. Jadi bila 3, kita kena pecahkan lagi. Pergi ke nombor 2 ni. Pergi ke nombor 2 ni maksudnya sebab last kali kita kena tinggalkan sampai 1. Faham tak?
Faham tak? Kita kena tinggalkan sampai kita boleh kelaskan kepada seekor-seekor-seekor ni. So, poikiloderma ada 3. Jadi sebab tu kita kena pergi ke nombor 2. Okay, nombor 2 tu kita kelaskan pula. Bersisik, 2A bersisik, 2B tidak bersisik. Faham tak? Cara nak buat 2A ni. Faham ke tak? Faham. Okay. Sebab apa bersisik? Okay, kita tengok amfibia. Mana amfibia? Amfibia ni amfibia. Lepas tu kita ada ikan, kita ada reptilia. Okay, so kita tengok 3 ekor ni dulu. Kita tengok ular, kita tengok katak, okay, kita tengok ikan. So macam mana kita nak kelaskan 3 ekor ni? Okay, ikan, amfibia dengan reptilia. Ikan, bawal, katak dengan ular. Macam mana kita nak kelaskan dia? So kita tengoklah. Senang ni macam ikan ni bersisik kan. Lagi yang bersisik ular. Ular pun ciri dia bersisik. Maksudnya cikgu saya perlu tahu ciri-cirinya lah. Ya, awak perlu tahu ciri ikan tu macam mana. Oh, dia ada sisik. Sisik dia keras, ada lendir. Ular pun bersisik tapi sisik dia kering. Macam tu. Faham? So dua-dua ular dengan ikan ni jenis bersisik. Katak sisik ke? Katak ada sisik tak? Tak ada. Tak ada. Katak kulit dia lembap. Okay, so kita bolehlah buat 2A ni bersisik dengan tidak bersisik. So kalau tidak bersisik terus dapat katak. Kita dah terus boleh asingkan katak. So yang bersisik ni ada 2 iaitu ular dengan ikan. So bila 2 kita kena pergi ke nombor 4. Dia tak selesai lagi. Kalau 2 tu kita kena pergi ke nombor 4. Okey, pergi nombor 3 pun boleh, pergi nombor tapi kalau pergi nombor 3 adalah untuk yang homoiterma. Homoiterma ni pergi nombor 3. So pergi nombor 4 adalah sambungan yang bersisik ni. Okey. Kita tengok 1B pula. Sampai sini faham tak? Sampai sini faham tak? Faham. Okey. Sekarang kita tengok 1B pula. 1B kata pergi ke nombor 3. Okey, 1B maksudnya homoiterma. Homoiterma adalah burung MB iaitu menteri besar. Okey, burung mamalia M dengan burung. Kan? Cara nak ingat untuk homoiterma menteri besar. Menteri besar lah orang kan. Mamalia dengan burung. Okey, jadi ada 2. So macam mana pergi ke nombor 3. Untuk homoiterma pergi nombor 3. So sekarang kita tengok nombor 3 pula. Burung dengan apa? Dengan ayam. Burung pula. Ayam dengan singa. Okay, macam mana kita nak tengok ciri dia? Kalau burung berbulu pelepah atau tidak berbulu pelepah? Okay, kalau tidak berbulu pelepah, Berbulu pelepah. singa. Kalau berbulu pelepah, yes. So kita terus, sebab kita ada 2 je, 2 haiwan, so terus boleh kelaskan. Kalau tidak berburung, singa. Kalau tidak berbulu pelepah, singa. Kalau berbulu pelepah, ayam. So settle. Untuk yang ini dah settle. Kita dah boleh kelaskan dia. Boleh tak untuk nombor 3A ni, cikgu nak buat ciri dia selain daripada bulu pelepah, cikgu nak buat berbulu dengan tidak berbulu. Boleh tak? Siapa kata boleh, angkat tangan. Siapa kata boleh, angkat tangan. Cikgu nak tengok. Siapa kata boleh, angkat tangan. Okey. Siapa yang cakap boleh ni? Ada tak yang angkat tangan? Angkat tangan. Syong, Yuci, Riana lagi? Wong Yong Kang, Farisha, semua kata boleh. Okey, betul. Okey, ada lagi tak yang saya tengok? Apa lagi? Sekejap. Saya nak tengok siapa lagi cakap boleh. Open. Okey. Alifah, Fion, Yvonne, Tamilia Rasi, Lashini. Okey. So ramai yang cakap boleh. Okey, betul. Maksudnya apa-apa ciri yang boleh yang berbeza untuk kita kelaskan, kita boleh tulis. Okey, selain tu, kalau awak tak nak tulis ni, awak tulis apa lagi ciri mamalia? Ataupun ciri mamalia lah senang sikit sebab dia sangat berbeza mamalia ni. Apa ciri mamalia lagi?
berbulu mamalia. Mamalia. Apa ciri dia? Cuba type dekat chat. Apa lagi ciri mamalia? Cuba siapa nak type kat chat. Kita nak tengok. Boleh tak? Apa ciri mamalia? Kalau tak nak buat berbulu, kita nak buat apa pula? Boleh tak? Kebanyakan di atas darat. Atas darat. Okey. Okey, duduk atas darat. Tak boleh. Okey, kita tak boleh guna duduk atas darat sebab kita kena tengok yang dekat ciri-ciri dekat sini. Dekat yang dekat sini macam ni mamalia. Berbulu. Kalau burung, mana burung tadi? Burung ciri dia berbulu pelepah. Tu beza je. Kalau mamalia bulu atau rambut, burung bulu pelepah. Itu ciri-ciri macam tu. Ataupun awak tulis ada sayap, tak ada sayap. Yang awak boleh nampak. Okay, ada sayap, tak ada sayap. Ataupun kalau burung sepasang kaki. Kita kalau mamalia ada 2 pasang kaki. Mamalia ada 2 pasang kaki yang boleh nampak. Okay, faham? Faham ke tak? Tengok yang tu. Okay, so yang awak boleh nampak sebab awak akan kaji berdasarkan pemerhatian. Kita buat kemahiran prosesan ni kita perhati. Kita kaji, kita gunakan tapan besar, kita take pemerhatian. Maksudnya memerhati tu salah satu kemahiran proses sains. Okay. So settle ni singa dengan ayam dah settle. Lepas tu katak pun dah settle, kita pangkah katak. Okay, tinggal 2, ikan bawal dengan ular. Okay, ikan bawal dengan ular maksudnya yang pergi nombor 4 tadi. Okay, bersisik ada 2 kan, ular dengan ikan. So macam ni nak kelaskan, tidak mempunyai insang dengan mempunyai insang. So yang mempunyai insang ni terus dapat ikan bawal, tidak mempunyai insang ni terus dapat ular. So settle lah, semua kita dah kelaskan dia. Okay, boleh faham? Macam mana nak buat pengkelasan? Boleh faham? Boleh? Okay, good. Okay. Kita pergi ke bunga pula. Macam mana, ni buku tab muka surat 15 kan? Bunga, macam mana kita nak buat pengkelasan? Okay, siapa boleh bagi idea? Yang pertama, buku tab pada kan? Okay, ada 5 tumbuhan. So dekat sini dia bagi pokok jagung, Marchantia sp, paku pakis, Genetum sp, pokok bunga matahari. Okay. Pokok bunga matahari berbunga. Pokok jagung pun berbunga, berbuah. Dia mesti berbunga dulu baru berbuah Terus berbuah tak ada. Mesti lalu fasa bunga dulu baru berbuah. Okay, kalau pokok yang berbunga tak berbuah tu maksudnya bunga dia tu pun akan ada biji, akan menghasilkan biji benih juga. Okay, dekat dalam ovul dia tu, ovari dia. Awak ada belajar sains form 1 dulu kan? Okay. So sekarang ada paku pakis, lepas tu ada pokok bunga. So macam mana kita nak kelaskan dia? Pengkelasan yang besar lah iaitu itu apa? Kita boleh asingkan ni ikut apa? Boleh type dekat situ. Alisha Masyarakat cakap bernafas. Okey, Chong Yuchi cakap menyusukan anak boleh. Menyusukan anak boleh. Bernafas kena cakap bernafas peparu atau bernafas guna insang. Okey, tapi dia kena mesti couple kan, mesti couplet. Maksudnya ciri yang songsang. Bernafas menggunakan peparu, tidak bernafas menggunakan peparu. Awak tak boleh cakap bernafas gunakan peparu, bernafas gunakan insang, tak boleh. Awak kena cakap bernafas guna peparu, tidak bernafas guna peparu. Kena tidak tu, kena songsangkan dia. Faham ke tak faham? Itu ciri couplet lah. Faham ke tak faham? Faham. Okay. Okay, menyusukan anak, tidak menyusukan anak. Okay, macam tu. Okay, so kita boleh kalau awak diberi tumbuhan tadi, awak boleh kelaskan kepada ni. Betul tak? Awak ada bunga matahari, awak ada lumut. So awak boleh kelaskan ciri couplet yang pertama, tidak berbunga dengan Berbunga. Berbunga. Okay, so kita tulislah dekat kunci dikotomi tu. Okay. Yang pertama kita tulis tidak berbunga. Dan yang kedua kita tulis berbunga. So mesti bertentangan. Ada perkataan tidak. Cikgu boleh tak kalau saya nak tulis berbunga ke atas
tidak berbunga kat bawah boleh. Tapi wajib dia kuplet yang ciri bertentangan lah. Berbunga tidak berbunga. Vaskular tak ada vaskular. Faham tak? Macam tu. Boleh? Okay. Lepas tu ini ciri yang awak boleh perhatikan ya. Okay. So kita tengok tidak berbunga. Tidak berbunga kita ada yang berbunga. Okay, yang berbunga yang ini berbunga. Ini pun berbunga. Ini pun berbunga. Okay. So yang warna merah tu berbunga. Okay, yang warna biru ni tidak berbunga. Okay. Jadi kita tengok kalau tidak berbunga yang warna biru warna biru tidak berbunga, pergi ke nombor 2 sebab dia ada 2. Jadi kita tak boleh kelas lagi. Kita kena pergi ke nombor 2. Okey, pergi nombor 2. Tanpa vaskular mempunyai vaskular. Senang sebab paku pakis je pokok yang tanpa vaskular. Tanpa vaskular maksudnya dia tak ada daun, batang dengan akar yang nyata. Yang awak boleh lihat secara nyata. Sebab lumut tu awak tengok kecil, rapat-rapat, tengok jauh je. Tak nampak mana daun ni, mana pokok batang ni, mana akar dia tak nampak dengan ketara, dengan nyata tak nampak secara fizikal. Oh ni daun, ni batang, nampak sedikit nampak. So tu tanpa vaskular, sistem pengangkutan air dan nutrien yang jelas, yang ketara, tak nampak tanpa vaskular. So terus lumut lah. Okay, lumut. Marchantia SP ni adalah lumut. Okay, paku pakis ni kita nampak, paku pakis kita nampak dia punya daun dia, batang dia, akar dia. Lumut yang kita tak nampak kan. So lumut, kita salah lah. Sorry. Yang mana yang tak ada lagi satu ni? Mempunyai vaskular pergi nombor 4. Mungkin paku pakis dengan jenisum SP. Sorry. Yang ini adalah pokok conifer. Ni conifer ni tak nampak. Tengok kan dia berbunga. Sebenarnya dia adalah tidak berbunga. Dia adalah jenis conifer. Misalnya ni adalah conifer. Sejenis conifer, pokok conifer. Ada 3 lah yang jenis tak berbunga. Okay, ni dia punya pun lah ni. Tapi nampak macam buat. Tahu. Genetum masa kebiji ni. Okay. So yang warna biru ni tidak berbunga. Pergi ke nombor 2, kita boleh kelaskan tanpa vaskular dengan mempunyai vaskular. Tanpa vaskular terus kita dapat lumut. Sebab lumut satu-satunya tanpa vaskular. Dalam kategori tumbuhan tidak berbunga, lumut satu-satunya tanpa vaskular. So ni lumut. Settle. Lumut dah settle. Okay. Lumut terpangkah sebab dah settle. Okay. Lepas tu B mempunyai vaskular sebab kita ada lagi 2, paku pakis dengan conifer. Okey, mempunyai vaskular pergi ke nombor 4. Okey, pergi nombor 4 yang bawah ni. Kita tinggal dulu, kita tengok yang berbunga. Okey, berbunga warna merah Okey, berbunga dot. Kita ada 2 kan? Pokok jagung dengan pokok bunga matahari. Okey, pergi ke nombor 3. So kita tengok nombor 3. Sebab kat sini dia memang terus bagi. Kalau pokok jagung ni daun dia selari. Okay, daun selari. Macam mana cikgu hafal semalam tu? S apa? Selari, serabut, akar serabut, daun selari. Apa lagi satu? S apa? Ingat. Ni. Serabut, selari, lembut. SSL, sesal. Macam ingat tu. Serabut, selari, lembut. Okay. Serabut, selari, lembut. SSL. Okay. Jadi pokok jagung, kalau kita perhatikan pokok jagung ni. Okay, pokok jagung ni dia punya daun dia selari, akar dia serabut dan dia punya batang pokok dia tu lembut.
Jagung kan kita boleh tumbang kan. Boleh tumbang je. So dia lembut. Batang pokok dia lembut. Okay. So dia adalah monocotyledon. Jenis mono. So yang satu lagi ni jenis lah. Dicotyledon. Okay, dicotyledon. Yang ni. Ini monocotyledon, jagung, pokok padi sebab dia jenis batang lembut. Ni batang dia ni lembut je. Kalau batang keras macam ni kita panggil batang berkayu. Okay, batang berkayu. Okay, faham tak? Tengok dia punya daun. Okay, daun dia daun selari. Ni selari je daun dia. Okay, daun dia selari, urat dia selari. Urat dia panjang selari. Tapi kalau dicotyledon ni, daun dia tu jejala maksudnya ada satu kat tengah, lepas tu kat tepi dia bercabang-cabang. Tu kita panggil daun urat jejala, macam jala. Okay, kayu, dia punya batang dia tu kayu keras. Okay, daun jejala, lepas tu akar tunjang. Okay, akar tunjang. Ni akar dia tunjang, ada tunjang ke bawah. Kalau serabut. Boleh faham? Ni dicotyledon, ni monocotyledon. Boleh faham kan? Baca dah buku kan? Monocotyledon ada satu je dia punya cotyledon, dicotyledon ada 2 cotyledon. Okay, so kita pun bolehlah kelaskan yang pergi ke nombor 3 tadi yang berbunga sebab ada 2 je, matahari dengan jagung. Dia pergi nombor 3, kalau monocotyledon terus dapat jagung. Kalau dicotyledon terus dapat pokok bunga matahari. So settle jagung dan matahari. Kita tinggal inilah paku pakis dengan conifer ni. Okay. So okay, kita sambung 2B iaitu mempunyai vaskula pergi nombor 4. Nombor 4, A tidak menghasilkan biji benih, B menghasilkan biji benih. So paku pakis dia pembiakan spora. Dia tak ada biji benih. Tapi conifer dia ada biji benih. Macam itulah. Okay, so terus dapat. Okay, boleh faham? Boleh faham tak? Boleh. Okay. Cikgu nak test sikit. Ada buku teks tak depan awak? Ada. Buku teks sudah tak? Okay. Cuba buka muka surat 18. Okay, tengok buka muka surat 18. Kita buat nombor 3. Kita nak kelaskan nombor 3. Okay, nombor 3. Ready? Nombor 3. Semua ada? Buku teks buka nombor 3 ni? Okay. Sekarang ni nombor 3 ni kan, soalan nombor 3 ni dia bagi betul tak semua ni serangga? Betul. Okay. So vertebrata ke invertebrata? Vertebrata ke invertebrata? Invertebrata. Okay. So sebab semua invertebrata, perlu tak kita asingkan kekunci kuplet tadi invertebrata dengan vertebrata? Perlu ke tak perlu?
Siapa kata tak perlu? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa kata tak perlu? Tak perlu kita asingkan vertebrata dengan invertebrata. Angkat tangan. Siapa kata tak perlu? Ya, betul. Cici. Cici je. Yana. Okay. 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 Lepas tu nak buat apa? Dah kalau semua okay, yang lain bagus kan. Marisa, tugas semua tak perlu kan. Alifah, Liana, Farisha ini kita tak perlu Harizafan kan. Kita tak perlu nak asingkan invertebrata ke vertebrata because semua adalah invertebrata kan. Okay, kalau dia campur-campur barulah kita kena asingkan. Okay. Azhar Hafiz. Okay, sekarang kita nak asing, kalau invertebrata kita nak asingkan macam mana? First sekali kita nak asingkan macam mana kalau invertebrata? Boleh tengok buku teks? Kita nak asingkan macam mana? Kita nak asingkan macam mana? Okay, berkaki dengan tanpa kaki. Tapi semua berkaki kan? Kita tak semua berkaki. Perlu tak kita asingkan berkaki tanpa kaki? Tak perlu. Tak. So bila semua sama, kita tak payah asingkan. Okay? So dah semua berkaki. Okay, kita nak asingkan macam mana pula kalau semua berkaki? 3 pasang kaki atau lebih daripada 3 pasang kaki. Yes, bagus. So ni P, Q, R, 3 pasang kaki. Okay? S dengan T lebih daripada 3 pasang kaki. So ciri kuplet yang pertama kita buat 3 pasang kaki dan satu lagi kita nak buat apa yang jawapan nombor 4 ni? Lebih daripada kaki. 3 pasang kaki. Okay, good. Boleh conteng dengan pensel dulu sebab ni nanti akan menjadi homework awak untuk masa saya tak ada minggu depan ni. Okay? Latihan sumata dengan formatif. Okay, 3 pasang kaki. 3 pasang kaki pula. Macam mana kita nak asingkan 3 ekor ni? P, Q, R ni. Semua 3 pasang kaki. Macam mana kita nak asingkan dia pula? Apa yang awak nampak? Apa pemerhatian? Yes, bagus. Okay. Ni ada sayap. Okay, ni sayap. Sayap. Ni pun sayap kan? Betul, sayap. Sayap. Okay. So, sayap. Ni pun sayap. Semut tak ada sayap. Jadi, kita dah boleh asingkan kepada bersayap dan nombor 1. Apa jawapan awak? Tidak bersayap. Tidak bersayap. Dia mesti ciri kuplet yang yang bertentangan ya. Bersayap. Okey, bersayap, tidak bersayap. Okey, kita boleh buat secara peta pokok, kita boleh buat secara yang cikgu tunjuk tadi, iaitu yang garis-garis kan. Okey, faham? Faham. Lepas tu kalau tidak bersayap teruslah dapat apa binatang ni? P. P ni apa? Semut. So settle semut. Okay, yang bersayap ada 2. Macam mana nak asingkan bersayap 2 ni? Macam mana kita nak asingkan 2 ni pula? Okay. Kita asingkan. Satu sayap dia nipis, rapuh. Satu lagi sayap tidak bersayap nipis. Kena tidak je. Tidak bersayap nipis. Okay, ni paling tebal. Ataupun awak cakap sayap dia tebal. Pun boleh juga. Dan kuat. Okay. Pun boleh. Last sekali lah tu. Dah last. Kalau tidak pun boleh juga. Okay. Bersayap tebal.
Boleh lah tulisan guna pen. Okey, bersayap, tebal dan kuat. Okey, so terus dapat kumbang kura-kura. Okey, kumbang kura-kura, sayap dia tebal kuat. Dan satu lagi kat sini nak buat jawapan apa? Ni nak buat jawapan apa? Berbatung. Pepatung. Ataupun tulis dia punya huruf dia iaitu Q. Okay. So tinggallah ni dah settle, ni pun dah settle. Tinggallah lagi dua ni S dengan T. So macam mana kita nak asingkan S dengan T? Macam mana kita nak asingkan S dengan T? Segmen. Badan bersegmen atau tidak bersegmen. Okay, so badan bersegmen atau tidak bersegmen. So badan bersegmen 2. Okay, dua-dua bersegmen. Tapi labah-labah ni bersegmen 2, iaitu bahagian bawah ni satu segmen, bahagian atas ni satu segmen. Tapi kalau lipan ni dia ada banyak segmen kecil-kecil. Okay, segmen tu bahagian kecil-kecil. Okay. So badan bersegmen 2, badan bersegmen apa? Banyak. Banyak. Okay, lepas tu tulis laba-laba lipan. So settle yang ni. Okay, boleh faham? Boleh. Boleh. Okay, seterusnya cuba tengok soalan nombor 6. Soalan nombor 6. Okay, soalan nombor 6. Okay, yang B, C tu awak jawab lah. Kita tengok soalan nombor 6 pula. Kita ada binatang apa nombor 6 tu? Kita ada binatang apa nombor 6 tu? Nombor 6 tu binatang apa? Apa tahu? Dia tulis apa nombor 6 tu? Apa yang pertama tu apa? Tanda panjang tu. Apa benda ni? Planaria. Planaria. Planaria tu macam limpah. Sebab dia duduk dalam air. So dia tak ada tulang. Arahan dia? Apa arahan dia? Korang baca? Korang baca? Nak baca? Okay, siapa nak baca? Siapa nak baca nombor 6? Siapa tak dengar suara cikgu sebab mikrofon cikgu kat bawah tadi. Okay, nombor 6. Sekarang dah dengar suara cikgu? Dengar. Dengar. Okay, siapa nak baca nombor 6? Nombor 6 siapa nak baca? Tadi Alifah. Okay, Alifah baca. Alifah. Kan perbezaan antara haiwan-haiwan di gambar foto 2. Bina satu kekunci dikotomi untuk mengenali haiwan-haiwan tersebut. Okay. So, awak ada 3 je haiwan. Okay, awak ada 3 je haiwan. Okay, yang pertama, awak ada planaria. Yang kedua, awak ada kupu-kupu. Yang ketiga, awak ada cacing tanah. Sekarang awak kena bina kekunci dikotomi. Okay, kekunci dikotomi, kalau sebut kekunci dikotomi, dia mesti buat macam contoh muka surat 14 dengan 15 buku teks. Dia mesti kena ada ciri kuplet tu kan, 1A, 1B, lepas tu ada pergi ke nombor berapa semua. Tapi awak bernasib baik ada 3 je. So, adakah semua invertebrata?
Adakah semua invertebrata tak ada tulang belakang? Semua invertebrata ke tak? Ya. Invertebrata ke tak? Siapa cakap ya? Semua invertebrata. Angkat tangan. Haris. Okay, bagus Haris. Okay, Shakira. Semua cakap Tamila Rasi, Cion, Marisa. Okay. Banyak lagi yang kata dia adalah invertebrata. Okay, good. Semua invertebrata. So, tak perlu kita buat ciri kuplet. Kemudian dah semua invertebrata, macam mana kita nak asingkan pula? Kita nak asingkan? Kita nak asingkan macam mana? Invertebrata tanpa kaki dan berkaki. Okay, so kita buat 1A. Okay, semua kena buat. Mana kertas ni? Tak ada kertas kosong kat sini. Okay, saya tulis kat sini lah. Okay, so kita kena buat 1A. Apa? Berkaki dan tanpa kaki. 1A berkaki. B tanpa kaki. Lepas tu buat dot. Okay, so yang mana yang berkaki? Yang mana yang berkaki? Kupu-kupu. Kupu-kupu. So boleh terus tak tulis kat sini kupu-kupu? Boleh tak? Boleh. Boleh. So tanpa kaki kita nak tulis apa? Dekat ujung dia. Pergi apa? Pergi ke nombor 2. Okay, pergi ke nombor 2. So buatlah nombor 2. 2A dan B mesti berlawan. Okay, so kupu-kupu dah settle. So kita tinggal planaria dengan cacing tanah. So macam mana nak asingkan planaria dengan cacing tanah? Badan bersegmen dan tanpa segmen. Badan bersegmen dan tanpa segmen. Okay. So yang bersegmen, tulis ni badan bersegmen. Badan tanpa segmen. Okay, lepas tu awak tulislah yang badan bersegmen apa? Cacing. Tanpa segmen planaria. Betul ke planaria tanpa segmen Dia ada jawapan dekat belakang. So awak boleh rujuk lah. Okay. Boleh rujuk pandai. Jangan rujuk bodoh. Apa rujuk bodoh? Maksudnya salin, tiru tanpa tak faham. Maksudnya tak faham lah. Okay. Okay, kat sini, saya salah lah. Kat sini dia asingkan dulu. Kupu-kupu tu bersegmen rupanya. Tapi boleh juga awak buat tanpa kaki dengan berkaki. Boleh juga. Boleh. Cara buku teks boleh, cara yang kita bincang ni pun boleh. Sama je. Okay? Kalau yang bersegmen, kalau yang bersegmen tu cacing tanah. Yang tanpa segmen planaria. Ni cacing tanah. Boleh tulis cacing tanah. Okay, ni planaria. Cikgu tulis ni faham ke tak faham? Kalau tak faham ke tak faham cikgu tulis ni? Cikgu kan doktor. Faham. Cikgu dulu nak jadi doktor. Tulisan macam tulisan doktor. Okay, so kelas itu sampai sini saja cikgu habiskan awal. So awak punya homework. Okay, awak punya homework. Tapi sebelum tu saya nak lantik ketua kumpulan lah dulu. Okay, saya akan setengah jam yang ada ni kita akan buat kumpulan. Okay, boleh tak? Okay, ini homework nanti cikgu bagi minggu depan lah. Okay, kita nak buat kumpulan. Padam dulu sekejap. Mana dia punya ni?